Baki KWSP bawah 10,000, Melayu paling ramai. Itu dia punya headline. Headline dia. Jadi menurut utusan, kaum Melayu dan Bumiputera adalah pencarum paling ramai mempunyai baki simpanan kurang daripada RM10,000 berbanding pencarum berbangsa lain. And benda ni sangat-sangat merisaukan. Ini duit EPF di bawah RM10,000. Anda rasa cukup tak? Lepas anda bersara, duit anda bawah RM10,000. Confirm. Tak perlu nak jawab. Confirm tak cukup. Pada tahun 2020, kan, semua orang mesti tahu by now, kita dilanda satu pandemik yang mengakibatkan banyak orang yang jatuh sakit dan juga yang meninggal dunia, right? Bukan saja in terms of health, but it is also an economic crisis di mana ramai orang terpaksa diberhentikan kerja mereka, banyak bisnes-bisnes tutup. Selepas apa yang terjadi, adakah kita dah bersedia untuk menempuh alam persaraan nanti ketika kita berusia 55 tahun maupun 60 tahun? Itu adalah persoalan yang kita kena jawab. Dan saya nak kongsikan ini terutamanya bagi mereka yang mencarum duit EPF. Adanya insentif-insentif kerajaan seperti iSinar, iLestari, iCitra. Terutamanya bagi mereka yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini, okay? Sama ada anda dibuang kerja ataupun dipotong gaji anda, at least anda boleh keluarkan tabung EPF anda untuk kegunaan harian anda, okay? Untuk beli barang-barang keperluan. So, setelah kita dah keluarkan duit daripada EPF, apakah implikasinya terhadap simpanan persaraan kita pada masa hadapan? Keratan akhbar daripada freemalaysiatoday.com. Menurut mereka, pengeluaran berkaitan dengan COVID-19 sejak 2 tahun lalu telah memberi impak besar kepada simpanan pencarum KWSP dengan hanya 3% pencarum mampu menampung kehidupan selepas bersara. 3% saja, guys. 3%. Apa yang akan terjadi kepada 97% yang lain? So sebab itu saya terpanggil untuk buat video ini supaya anda semua, yes, now the case is going down, okay? Ekonomi kembali pulih. Tetapi kita kena ingat, jangan lupa apa yang terjadi ke atas tabung persaraan kita. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda 3 tips bagaimana anda nak kukuhkan kewangan anda semasa hari persaraan nanti. Tip yang pertama, anda mestilah mula menyimpan untuk persaraan anda. Kalau boleh nak kumpul semula duit yang anda dah keluarkan. Let's say lah anda dah keluarkan total 60,000 duit daripada tabung persaraan. Kalau boleh nak top up balik. Sama ada anda nak top up directly masuk ke KWSP semula ataupun anda nak labur ke tempat lain seperti PRS. Kita ada Private Retirement Scheme, which saya dah pernah tunjukkan video tentang PRS sebelum ini, ataupun anda nak invest ke tempat-tempat lain seperti unit trust ataupun nak melabur dalam hartanah sebagai tabung persaraan di hari tua kelak. Mula menyimpan walaupun sedikit. Tujuannya senang sahaja, nak ganti balik duit yang anda dah ambil ketika mana anda berada dalam krisis kewangan. Okay. Yang kedua, duit-duit simpanan anda pastikan anda letak kat tempat yang memberi pulangan. Jangan simpan duit kat tempat yang tidak memberikan pulangan. Itu sangat-sangat bahaya. So, apa maksud saya? Letak kat tempat yang memberi pulangan. At least memberi dividen. Contohnya, anda letak duit anda dekat dalam ASB. Okay, ASB seperti yang kita tahu memberi pulangan setiap tahun. Ataupun anda letak kat tempat yang berisiko rendah seperti tabung haji ataupun bond fund. Okay, bond fund adalah salah satu jenis unit trust yang melabur ke dalam bond misalnya. Mungkin returnnya tak banyak. Okay, returnnya 3%, 4%, tapi at least dia ada dividen yang konsisten. Tujuannya adalah untuk bina semula tabung persaraan anda. Contohnya kan, nak bagi dividen ni, let's say lah anda letak duit anda ke dalam bank. Contohnya kalau anda letak duit ke dalam bank 10,000. Lepas 5 tahun masih jadi 10,000. Tapi kalau anda letak duit anda 10,000 ke dalam ASB, okay, dengan memberi pulangan 5%. Selepas 5 tahun 10,000 jadi berapa? 12,000. Okay, lebih kurang lah 12,000, hampir mencecah 13,000. Maksudnya apa? Maksudnya kalau duit anda letak kat bank 10,000, 5 tahun jadi 10,000. Tapi letak dekat ASB, duit 10,000 jadi 12,700 lebih lah, to be exact.
Okay. Contoh lain, kalau anda letak duit anda kat tempat yang boleh memberikan pulangan 10% setiap tahun, selama 5 tahun, duit RM10,000 anda akan jadi RM16,000. Ini kalau kita cakap 5 tahun. Tapi apa yang akan jadi kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Semasa anda bersara nanti, duit itu akan berkembang lebih laju. So, point di sini adalah pastikan anda letak duit anda ke dalam tempat yang memberi pulangan. Tips yang ketiga, belajar ilmu pelaburan. Jangan malas nak belajar ilmu pelaburan. Ilmu pelaburan ni, kalau boleh lah, kalau saya ni Menteri Pendidikan, saya akan mewajibkan ilmu pelaburan untuk semua rakyat Malaysia. Bagi saya, ilmu pelaburan ni sangat-sangat penting. Anda kena pandai melaburkan duit anda. Bukan semata-mata bekerja untuk duit, tetapi kena pandai macam mana nak laburkan duit anda supaya duit anda berkembang. Anda kena pandai nak buat duit anda ni bekerja untuk diri anda. Bukan anda sahaja yang bekerja untuk dapat duit. You need to have this new mindset. Everyone should invest. You work to survive. You invest to become rich or to be financially free. So, you guys need to think about your future. Kalau bukan anda, siapa lagi? Itu saja yang saya nak kongsikan dalam video kali ini. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya Dr. Adam Zubir, di mana saya ada kongsi banyak lagi topik-topik kewangan yang anda boleh belajar bersama-sama. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang persoalan, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Saya akan jumpa anda nanti.